Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di rancangan Rampai Pagi dan sekarang kita berada di segmen Elit Rohani yang mana kita akan membincangkan mengenai tajuk menyantuni Al-Fatihah dan kita akan bersama dengan narasumber kita ni Dr. Hajah Masuryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Dan kita mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Hajah? Sudah lama anda berjumpa. Biasanya kita ni pakai Zoom kan ni. Secara alam maya. Tetapi ini sudah berdepan mata dan alhamdulillah. Perlahan demi perlahan nyata orang Ketani sudah pun dipermudahkan dan Ketani mesti bersyukur. Dan atutah kesantunan hati Ketani pada hari ini yang ingin kita bincangkan mengenai kesantunan surah Al-Fatihah ni, Dr. Hajah. Apa yang dimaknakan dengan kesantunan ini atau menyantunian? Silakan, Dr. Hajah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada para penonton, kepada para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti. Mudah-mudahan semuanya sentiasa dalam rahmat Allah jua. Okey. Baik, insya-Allah segmen Elit Rohani kali ini akan membawa kita sama-sama untuk kita ni menyantuni Al-Fatihah sesuai dengan sebagai mukaddimah segmen Elit Rohani 3.0 untuk tahun 2022-nya. Okey. Baik, apa yang dimaksudkan dengan perkataan menyantuni di dalam tajuk yang diberikan ini adalah perkataan menyantuni itu ada asalnya adalah santun, kita ni bersopan santun. Okey. Jadi artinya kita ni beradab. Adab kita ni dalam menggunakan ataupun beramal dengan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Okey. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah tu kita ni sudah faham semuanya ada 7 ayat. Okey. Jadi surah Al-Fatihah ni dikenali juga sebagai sab'un mathani, artinya 7 ayat yang diulang, kemudian disebut juga sebagai umul kitab. Okey. Jadi di dalam 7 ayat itu tadi kita ni akan bahaskan di sini adalah beberapa perkara yang kaitannya adalah membangun kerohanian. Okay, itu sedikit sebanyaklah mengenai dengan Al-Fatihah. Okay. Dan itulah yang dikatakan oleh Dr. Hajah mengenai menyantuni surah Al-Fatihah ini. Biasanya apabila kita ni mendengarkan surah Al-Fatihah ini biasanya dibaca di waktu sembahyang, waktu solat dan sebagainya. Tetapi ada mungkin makna-makna yang tersirat seperti yang Dr. Hajah katakan, menyantuni itu artinya secara kita ni menghormati, indah sewenang-wenangnya daripada segi pembacaan ataupun mungkin saja daripada macam mana tadi menghayati surah Al-Fatihah ni. Okey, baik. Kita ni sudah faham surah Al-Fatihah ni adalah bermaksud mukaddimah ataupun pembukaan, surah pembuka. Okey, baik. Surah ni kedudukannya adalah wajib dibaca. Wajib dibaca terutama di dalam kita ni melaksanakan salat wajib. Okey, artinya dalam sehari itu 17 kali kita ni membaca. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, maka kedudukan salatnya adalah tidak sah. Okey. Baik, saya tidak akan berhurai panjang mengenai dengan hukum di sana. Saya hanya akan berkongsi saja mana-mana perkara yang berkaitan. Baik, surah ini juga sebenarnya, ini yang perlu kita ketahui, surah ini sebenarnya Allah Ta'ala ajarkan. Allah Ta'ala sendiri mengajarkan kepada umat manusia. Okey. Jadi sebagai satu anugerah. Sebagai satu anugerah bahawasanya inilah amalan yang kamu boleh lakukan dan ianya boleh kuterima. Allah Ta'ala berkata seperti itu. Artinya Al-Fatihah itu selain daripada kita ni mengamalkan cuma itu saja, perlunya kita ni menyantuni, beradab dengannya adalah kerana ia adalah doa. Doa. Keseluruhan 7 ayat Al-Fatihah itu adalah doa sebenarnya. Okey. Jadi
di dalam surah Al-Fatihah itu juga kita ni faham ya sebagai mukaddimah dan sebagai pembuka, okey, dan barang siapa yang membaca Al-Fatihah ya, okey, bukan semata-mata ia sebagai mukaddimah, tidak, tetapi ia adalah sebenarnya di antara doa dan juga jawapan. Ia adalah doa bagi orang yang membacanya seperti yang baca Al-Quran, dan isi Al-Quran itu adalah jawapan bagi keseluruhannya yang Allah Ta'ala jawabkan. Itu perlu kita tahu sebenarnya. Jadi membaca Al-Fatihah seperti kita ni macam mewakili pengisian keseluruhan Al-Quran. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita sebut di dalam Al-Fatihah itu, ya doa kan, doa. Jadi ya jawapannya itu sudah ada di dalam keseluruhan Al-Quran itu juga. Mewakili sebenarnya itu Al-Fatihah. Dan juga sebenarnya. Doktor, mana surah Al-Fatihah ini mempunyai hikmah, kelebihan, fadilat dan juga khasiat yang tersendiri, dan kita juga membacanya selama sebanyak 17 kali surah Al-Fatihah ini dalam sembahyang kita ni. Jadi mungkin boleh kita kongsikan Al-Fatihah dalam membangun kerohanian diri kita ni. Baik. Kalau kita ni lihat surah Al-Fatihah tu ia ada 7 ayat, okey. Di dalam 7 ayat itu kita ni boleh bagikan lebih kurang 3 ke 4 perkara yang utama. Pertama, ia adalah melibatkan keyakinan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya di sana disebutkan Maliki Yaumiddin, berkaitan dengan hari kiamat, artinya hari kebangkitan. Kemudian yang ketiganya di sana kita ni meletakkan satu konsep kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam melaksanakan konsep kehambaan itu artinya kita ni meletakkan ketulusan ikhlas kita ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhirnya di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Okay. Kita ni meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni berikan petunjuk jalan yang lurus. Okay. Jadi supaya jalan kita ni terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Jadi di sana ada perkara penting berkaitan dengan Al-Fatihah. Soal 7 disebutkan Al-Fatihah itu sebagai doa sebenarnya juga. Jadi kita ni kena berhati-hati sikit di dalam menyebut perkara-perkara ataupun menyebut ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Soal 7 disebutkan tadi, kalau dada membaca Al-Fatihah di dalam solat, berarti solat orang itu tidak sah. Dan hari ini kita ni melihat, syukur alhamdulillah, mungkin saya rasa ada kebanyakan juga daripada kita ni yang mengadakan klinik Al-Fatihah, celik Fatihah. Okay? Semuanya itu adalah bertujuan untuk membaiki segala sebutan makhraj daripada ayat-ayat Al-Fatihah tadi. Dengan tujuan untuk supaya pastikan sebutan kita itu betul, tidak ada yang berlainan makna macam itu. Sebabnya huruf Al-Quran ni kalau kita ni salah sebut, ia akan menjadikan makna yang berlainan. Tapi mana pulang tu Dr. Hajah, kalau apabila kita ni memperkatakan mengenai sebutan, kalau kita ni salah sebut, ia akan berubah makna. Betul. Tetapi pada pandangan Dr. Hajah sendiri, seberapa betulkah agaknya ataupun seberapa pentingkah agaknya? Biasanya kita ni yang berlidah Melayuan ni kata orang agak susah kadang-kadang untuk beradaptasi dengan lisan ataupun dengan dengan ayat-ayat atau sebutan-sebutan itu. Mungkin saja Dr. Hajah dapat kongsikan, adakah ia 100% diperlukan untuk kita ni berbahasa seperti orang Arab ataupun macam mana ni? Tidak semestinya. Terdapat satu hadis yang mengatakan di mana Allah Ta'ala boleh juga menerima kelainan lidah tu. Sebabnya kita ini bermula daripada bangsa yang berasingan kan, berlainan sebenarnya. Jadi adaptasi itu tidak mungkin serentak bersama. Mungkin kita ni orang yang Nusantara adalah lidah orang Melayu. Lidah Melayu terbiasa dengan sebutan ren, ca, nga, ga, tapi tidak dengan bagi orang-orang yang lidahnya Arab, tidak. Jadi kita ni beradaptasi dalam hal-hal tersebut. Cuma saja dengan adanya program celik Al-Fatihah, klinik Al-Fatihah itu membantu bagi lidah-lidah yang mungkin kurang beradaptasi dengan sebutan huruf-huruf tersebut. Cuma biasanya tujuannya adalah untuk
membantu supaya kita ni rasa selesa. Solat kita ni itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seperti itu. Asal niat kita ni berada di jalan yang lurus. Seperti yang disarankan juga apabila kita ni membaca surah Al-Fatihah, kalau kita ni tahu makna, kita ni memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita ni itu diluruskan jalan kita ni, sirat kita ni dan sebagainya. Mungkin ada cerita-cerita yang lain, mungkin ada tambahan yang lain daripada Dr. Rajah sendiri mengenai pengertian ataupun rahasia tersembunyi yang mungkin tidak kebanyakan kita ni mengetahui tentang surah Al-Fatihah ni. Mungkin doktor dapat simpulkan. Sebagaimana disebutkan tadi, saya ingin membahaskan Al-Fatihah ni dari sudut kerohaniannya. Kerohaniannya adalah berbangkit daripada konsep kehambaan kita ni yang dah banyak orang nampak. Kehambaan ni adalah berkaitan dengan sifat tawaduk kita ni. Jadi sifat tawaduk itu adalah terkait dengan hal-hal kerohanian dan tasawuf kita ni sendiri. Jadi di sana yang perlu dijaga. Kemudian terkait juga dengan kita ni punya permohonan kita ni, tawaduk kita ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta supaya ditunjukkan jalan yang benar, supaya kita itu jangan tani lost track daripada jalan itu. Macam tu. Itu pentingannya kita ni menghayati surah Al-Fatihah, dan kita ni beradab juga sebenarnya dalam menyebut setiap patah perkataan di dalam surah Al-Fatihah sebab ia sangat tinggi kandungannya tu. Dan seperti yang Dr. Rajah katakan tadi, hikmahnya, kelebihannya membaca surah Al-Fatihah ya. Dan tadi ada Fakhrul mengatakan mengenai dengan sebutan kita ni. Dan di sini saya merasakan yang mana ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendidik dan juga mengajar anak-anak membaca surah-surah lazim dan juga khususnya ya surah Al-Fatihah, dan mendidik mereka sedari awal lagi agar membiasakan dan juga sabutan atau lurus. Dan juga lagi satu ya, tadi ada juga yang Puan kongsikan, Dr. Hajah kongsikan mengenai dengan memahami erti sabutan yang dibaca tu. Kerana apabila tani lebih menunaikan fardu sembahyang tanya, kita akan menjadi lebih khusyuk, lebih fokus lagi kalau kita ni tahu apa yang tani baca tu sebenarnya. Mungkin itu antara rahsia macam mana kita ni menghayati dan lebih dikenali sebagai seperti yang Dr. Rajah katakan. Mungkin inilah rahsianya kalau kita ni ingin menghormati dan juga ingin menyantuni Al-Fatihah, ialah kita ni seboleh-bolehnya paling baik bacaan kita ni dan juga pemahaman kita ni tentang surah Al-Fatihah. Dapat dikongsikan lagi Dr. Rajah? Baik, mengenai dengan menyantuni dan hikmah yang terbesar sana adalah mendatangkan kekhusyukan sebenarnya. Banyak orang yang bertanya macam mana untuk kita ni mencapai kekhusyukan di dalam solat. Sebenarnya membaca surah Al-Fatihah dengan menghayati penuh maknanya pun membantu sangat untuk kita ni mencapai kedudukan solat yang baik, kedudukannya macam tu. Jadi akan mendekatkan jiwa kita itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap kali kita ni mendirikan solat, bermula dengan mengangkat takbiratul ihram, itu sudah menunjukkan kita ni semestinya hati kita ni, fikiran kita ni sudah bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indah lagi ada cerita lain. Jadi apabila itu bermula dan disambut dengan bacaan Al-Fatihah dan keseluruhan isi dalamnya tu, jadi akan menambahkan kekhusyukan yang sangat tinggi di dalam solat. Jadi itulah kunci sebenarnya untuk mencapai kekhusyukan sebenarnya. Salah satunya lah. Itulah tadi kita telah memperdengarkan mengenai bagaimana kita ni menyantuni surah Al-Fatihah, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Hajah tadi, Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu huraian ringkas sebenarnya dalam Al-Quran, dan itu adalah segala jawapan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya mungkin sahaja Dr. Hajah dapat berikan kesimpulan, kerana kita ada dalam 2 minit saja lagi untuk bersama, mungkin Dr. Hajah dapat menyimpulkan apa yang ingin disampaikan hari ini. Dan sekiranya lah ada di antara pendengar-pendengar yang pendengar-pendengar di radio atau penonton-penonton kita ni ketika ni, macam mananya caranya untuk melakukan atau menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah, sekiranya ia anda tahu caranya. Mungkin saja seperti yang doktor sarankan tadi, mengikuti klinik-klinik. Di mana agaknya dapat mengikuti klinik itu? Silakan. Okey, baik. Menjawab di mana biasanya klinik Al-Fatihah diadakan ataupun cilik Al-Fatihah diadakan. Biasanya mana-mana
program sekolah ia akan mengadakanlah untuk sebagai satu pengisian. Okey. Jadi kalau boleh kita join-joinlah macam tu. Cuma tinggal mungkin kita ni akan menyediakan sedikit masa ruang dan waktu untuk mengikuti klinik Al-Fatihah tersebut. Anda 1000 dalih. Macam mana tu? Baik, sebagai kesimpulan menyantuni Al-Fatihah ini adalah sangat penting di dalam kita ni menjalani kehidupan kita ni, sebab kita ni bukan menjalani kehidupan ni cemata-cemata saja, kita ni sebenarnya mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlulah kita ni jaga bacaan Al-Fatihah itu, sebab Al-Fatihah itu adalah doa yang sangat tinggi syarat muatannya, okey. Dan ingati saja kalau orang yang membaca Al-Fatihah itu umpama ianya membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah jawapan Allah Ta'ala bagi keseluruhan semua yang ada di dalam Quran itu. Itu kesimpulannya lah kenapa kita perlu menyantuni Al-Fatihah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan juga Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dr. Hajah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.